Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anak-anak. Apa khabar? Baiklah, hari ini cikgu mendoakan agar anda ceria, agar anda sihat untuk meneruskan pembelajaran kita. Baiklah, untuk hari ini cikgu akan meneruskan dengan kemahiran menulis, tetapi cikgu ingin menyentuh bahagian isi karangan. Okey, anda sedia maklum bahawa dalam menulis karangan kita ada 3 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Begitu juga sekiranya kita menulis rumusan, ada 3 perenggan yang perlu kita titik beratkan. Okey, hari itu cikgu sudah menerangkan tentang bahagian pendahuluan. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan bahagian penulisan isi karangan bermula daripada perenggan yang kedua. Okey, standard kandungan 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Seterusnya untuk standard pembelajaran, kita akan pergi kepada 3.4.2 menulis untuk menguraikan perenggan isi secara kritis dan kreatif menggunakan bahasa yang gramatis. Untuk objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran murid diharapkan dapat menulis sekurang-kurangnya 2 perenggan karangan bahagian isi. Untuk kriteria kejayaan, murid mencapai objektif melalui menganalisis soalan karangan yang diberikan dan yang kedua, mengetahui kandungan ayat yang perlu ada dalam bahagian isi. Okey, apa itu penulisan bahagian isi? Okey, penulisan ini sangat penting kerana perenggan inilah yang menjadi kayu ukur kejayaan kamu dalam menjawab soalan yang diberikan. Kamu perlu memastikan isi yang kamu tulis bertepatan dengan soalan yang ditanya. Dan perenggan isi boleh jadi 3 atau 4 perenggan dan jika ditambah dengan pendahuluan atau penutup boleh jadi 5 atau 6 perenggan. Dan kematangan kamu dalam menguraikan perenggan ini akan memberikan kamu kelebihan dalam mengaut markah pada tahap cemerlang. Seterusnya, kamu masih ingat? Okey, bila kali terakhir kamu menulis karangan seperti ini? Okey, cikgu yakin yang ini karangan kamu mungkin ditulis masa kamu di sekolah rendah. Okey, karangan yang kurang matang. Okey, jadi untuk sekolah menengah ini, untuk umur kamu, kamu kena menulis karangan yang matang. Okey, bagaimana dikatakan karangan yang matang itu? Okey, mari kita lihat. Ini contoh karangan yang matang. Okey, calon ini memulakan dengan kreativiti bahasa, kemudian lihat pada setiap pemeranganannya yang seimbang dan huraiannya pun tiada kesalahan. Tiada kesalahan yang bergaris. Okey, ini menunjukkan salah satu ciri karangan yang matang. Okey, jadi kamu perlu mempelajari untuk menulis menjadi karangan yang matang. Ingat, karangan ini merupakan seni. Okey, hasil seni yang menterjemahkan idea kamu, yang menterjemahkan tulisan kamu. Okey, jadi kita kena belajar menulis karangan dengan matang. Okey, matang juga diambil kira berdasarkan mampu menguraikan idea dengan baik, bertepatan dengan soalan yang dikemukakan. Seterusnya, ayat uraian wajib disertakan dengan contoh bagi mengukuhkan idea anda. Dan bagi memastikan ayat yang koheren, murid boleh menggunakan penanda wacana dalam setiap huraian kerana setiap huraian perlu ada hubung kait. Jadi dalam rumusan, saya tidak menggalakkan kamu gunakan penanda wacana yang banyak ataupun penanda wacana yang panjang. Sebaliknya dalam karangan ini, kamu dibenarkan guna dan sememangnya dituntut untuk menggunakan penanda wacana. Okey, dan setiap perenggan isi haruslah mempunyai ayat penegasan ataupun dipanggil ayat api. Dan juga pemerengganan haruslah seimbang. Seboleh-bolehnya bahagilah perenggan kamu seimbang.
Okay, dan juga pemilihan kosakata, diksi dan pengolahan amat dititik beratkan. Okay, kamu perlulah menggunakan kosakata berdarjat tinggi daripada memilih perkataan yang biasa-biasa saja kita guna. Okay, jadi bila kita menggunakan perkataan yang biasa-biasa, markah kita pun agak biasa. Tapi tak bermakna kamu perlu menggunakan semua perkataan berdarjat tinggi. Sekurang-kurangnya ada diaplikasikan dalam penulisan kamu. Bagaimana kamu hendak mendapatkan kosakata berdarjat tinggi itu? Salah satunya melalui pembacaan. Okey, kamu bacalah dewan masyarakat, dewan siswa yang mampu memberikan kamu nilai tambah dalam penulisan karangan, insya-Allah. Okey, kita perlu melakukan analisis soalan. Okay, analisis soalan supaya kita tidak tersalah menulis karangan. Okay, contohnya cikgu bagi soalan ini. Okay, analisis soalan bahagian B 70 markah, masa dicadangkan 1 jam 30 minit. Okay, pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Ingat, kamu ada 4 soalan dan kamu boleh pilih daripada 4 soalan itu, 1 soalan untuk bahagian B dan bahagian A tiada pilihan, wajib menjawab soalan apa yang disajikan kepada kamu. Okey, mari kita lakukan analisis soalan. Okey, cikgu ambil ini daripada domain awam. Okey, kita lihat dahulu patah perkataan. Okey, berapa patah perkataan kamu? Antara 350 sehingga 500 patah perkataan. Sila patuhi arahan soalan, jangan engkar dengan arahan soalan. Okey, antara 350. 350 ni sikit sahaja. Jadi kembangkanlah ayat karangan kamu menjadi 500 patah perkataan. Okey, diberikan kepada kamu bahan rangsangan ataupun stimulus. Yang mana? Ini. Okey, petikan ini merupakan stimulus kepada kamu dan juga di bawah ini merupakan stimulus juga kepada kamu bercampur dengan tema soalan dan juga apa yang perlu kamu fokus dalam penulisan karangan kamu. Okey, jadi ayat pengabaian amalan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk negara ini merupakan salah satu tema soalan dan juga isu fokus yang perlu kamu ambil berat dalam penulisan kamu. Jadi, ini merupakan isu. Isu inilah yang perlu kamu fokus dalam penulisan kamu dan juga apa yang kamu hendak jawab adalah pada soalan ini. Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk amalan gaya hidup sihat. Bermakna soalan yang kamu perlu jawab adalah tentang peranan ibu bapa, bukan peranan pihak lain. Peranan ibu bapa, peranan bukan peranan kerajaan, bukan peranan individu, bukan peranan masyarakat. Sebaliknya, peranan ibu bapa. Dan ibu bapa kena buat apa? Untuk memupuk amalan gaya hidup sihat. Okey, sebab pengabaian amalan gaya hidup sihat ini telah menimbulkan pelbagai masalah. Okey, jadi perlu kamu lakukan analisis soalan. Sebaik-baiknya analisis soalan ini dilakukan sewaktu kamu hendak sebab tu kamu sudah memilih soalan. Okey, aku nak buat soalan ini. Jadi selepas aku dah stick dengan soalan itu, maka kamu buatlah analisis soalan supaya kamu tahu apa yang hendak kamu tulis. Okey, isu apa yang diperkatakan, soalan apa yang kamu perlu jawab, jenisnya, pendapat ke, perbincangan ke, ataupun berformat ke, ataupun tidak. Okey, cikgu ingin menjelaskan tentang formula kepada kamu. Okey, formula iaitu isyocopi. Okey, apa itu isyocopi? Iaitu yang pertama, is tu untuk ayat isi, yang kedua HU tu untuk ayat huraian, dan CO untuk ayat contoh, dan P ialah ayat penegasan. Jadi kesemua elemen ini perlu ada dalam penulisan bahagian isi kamu. Okey, ayat isi sememangnya kena ada lah, kalau tidak tak gunalah perenggan itu jadi perenggan ayat isi. Okey, kemudian ayat huraian. Ayat huraian ini menjelaskan ayat isi. Okey, ayat huraian ni bergantunglah kepada kamu. Kamu nak buat berapa ayat? Contohnya kamu kata kamu nak buat 3 ayat, 4 ayat, terpulanglah kepada kamu. Dan seterusnya ayat contoh. Okey, ayat contoh ini wajib ada dan juga diakhiri dengan ayat penegasan isi. Okey, ayat penegasan isi ni wajib ada
bagi menegaskan isi yang telah kamu tulis. Dan ayat contoh ini boleh berada di mana-mana sahaja dalam kalangan ayat huraian ini. Yang pasti wajib ada ayat contoh dan juga ayat penegasan isi. Seterusnya anak-anak, dalam memastikan karangan kamu juga menjadi sebuah karangan yang matang, kamu juga perlu menyisipkan ukapan menarik dalam karangan tersebut. Jadi, ukapan menarik itu terdiri daripada peribahasa, kata tokoh, hadis ataupun ayat Al-Quran. Dan pastikan sekiranya kamu memilih hadis atau ayat Quran, pastikan ada perawinya, ada ayat Al-Quran daripada surah keberapa dan ayat keberapa. Dan kata-kata tokoh ini perlu pastikan kata tokoh yang kamu pilih ini kata tokoh yang dikenali oleh ramai orang. Kalau boleh satu pelosok dunia. Kita tak mau kata-kata tokoh, contohnya kamu ambil bak kata kawan saya. Kawan kamu tu tidak dikenali di negara kita. Hanya kamu saja yang kenal ibu bapanya dan juga sedikit sahaja. Dan juga kamu yang paling mudah sekali kamu masukkan peribahasa. Dan ingat peribahasa ini jangan gunakan peribahasa yang kamu cipta sendiri, yang kamu ni kan seorang yang kreatif, kamu cipta sendiri, kamu tukar binatang yang sepatutnya yang ini, kamu tukar kepada yang itu. Jadi jangan masukkan peribahasa yang kamu cipta. Gunakan peribahasa yang memang terkenal, yang memang tersohor sejak leluhur kita lagi sehinggalah sekarang. Dan peribahasa ini juga pastikan sekiranya kamu gunakan peribahasa ini, kamu boleh tulis peribahasa Melayu ke, peribahasa Cina ke, peribahasa Inggeris ke. Tiada masalah, mana-mana peribahasa yang bersesuaian kamu boleh guna. Jadi dengan memasukkan ukapan menarik ini bermaksud karangan kamu akan menjadi lebih baik, lebih menarik untuk dibaca dan secara tidak langsung menunjukkan kematangan kamu sewaktu menyampaikan idea. Cikgu bagi contoh karangan. Contoh karangan ini anda lihat. Kita bincangkan contoh karangan yang cikgu bagi tajuk tadi. Ini isi. Isi termasuklah melakukan riadah bersama-sama anak-anak pada cuti hujung minggu. Ini isi. Kemudian diberikan huraian. Dua huraian ini dan cikgu tambah dengan peribahasa. Peribahasa. Ingat peribahasa jangan letakkan dia seorang-seorang diri. Contohnya hubungan antara keluarga titik. Kamu titik persis peribahasa sambil menyelam minum air. Jangan begitu. Peribahasa tu jangan biarkan dia terkotang-kating seorang-seorang dia. Sebaliknya kamu gabungkan dengan ayat. Letakkan di dalam ayat untuk menerangkan maksud peribahasa tersebut dalam ayat yang kamu tulis itu. Selepas habis ayat huraian itu, saya masukkan dengan ayat contoh. Ayat contoh dan saya akhiri dengan ayat api, ayat penegasan isi. Jadi pastikan sekiranya kamu mahu menulis bahagian isi, pastikan elemen isu copi ini ada. Isu copi ada. Dan ayat contoh ini boleh letak di mana-mana sahaja. Contohnya selepas ayat yang pertama, ayat huraian ini kamu nak letak contohnya. Ibu bapa boleh mengajar. Tidak menjadi masalah. Ayat contoh ini boleh wujud di mana-mana sahaja asalkan ada. Asalkan ada dan tolonglah tulis ayat contoh. Kadang-kala kamu terlupa menulis ayat contoh. Walaupun kadang-kala kamu tidak menulis secara langsung sebagai contoh, tetapi cikgu boleh faham yang itu merupakan ayat contoh. Tidak menjadi masalah. Janji kamu tulis dan yang akhir sekali mesti ada ayat penegasan isi. Penegasan isi. Jangan lupa. Tugasan anda. Tulis sekurang-kurangnya 2 perenggan bahagian isi berdasarkan tajuk yang diberikan. Tajuk karangan. Ini tajuk karangan. Cikgu dah kata tadi, bahagian atas ini merupakan stimulus dan bahagian bawah ini juga merupakan stimulus dan juga adanya isu fokus ataupun isu berkaitan dengan tema yang perlu kamu jawab. Dan yang bawah inilah soalan kamu, iaitu cara-cara untuk memupuk budi bahasa dalam karangan rakyat Malaysia dan tidak memfokuskan kepada siapa. Jadi kamu boleh
menulis karangan ini secara umum, cara-cara itu boleh terletak kepada peranan kerajaan, peranan ibu bapa, peranan anak-anak, peranan kita sendiri, peranan masyarakat. Okay, jadi bila kamu dah dapat tajuk karangan dan kamu pilih tajuk karangan itu, maka lakukanlah analisis soalan. Sekurang-kurangnya carilah maklumat ini, iaitu isu soalan, jenis soalan, berhormat atau tidak berhormat, kemudian kata kunci soalan, ceramah, syarahan, pidato, laporan, pendapat ke, perbincangan ke, ulaskan, bahaskan, okay, dan juga tugasan soalan. Okay, jadi cikgu doakan kamu selamat menulis. Okay, semoga dapat sedikit sebanyak mencerahkan idea kamu untuk menulis karangan bahagian isi. Okay, semoga apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberikan panduan kepada kamu dalam menulis karangan yang matang. Okay, jadi sehingga kita bertemu lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.